Pertandingan pencak silat Hari Keputeraan dapat sambutan. Janko Tirap Sarevic muncul juara di kejohanan tenis Piala Mercedes. Sukan Malaysia atau SUKMA ke-15 di Pahang akan melabuhkan tirainya malam ini. Terdahulu sebelum itu, kontingen Brunei menyertai beberapa acara akhir yang berlangsung hujung minggu lepas. Antara acara terakhir yang disertai kontingen Brunei ialah acara lumba basikal kriterium lelaki akhir yang melibatkan penyertaan kontingen dari negara kita. Perlumbaan berlangsung di kawasan Stadium Temerloh, Pahang. Perlumbaan yang mengelilingi 24 pusingan dengan jarak 3.4 km setiap pusingan di sekitar kawasan stadium disertai oleh 81 peserta dari 14 buah pasukan. Peserta kita Abdul Hafiz Surwadi, Ahmad Rifai, Azmi, Muhammad Nazri, Muhammad Imadi dan Muhammad Syazwi Azhar memulakan perlumbaan dengan baik. Namun mereka terpaksa akur dengan pelumba-pelumba Terengganu yang pernah menyertai perlumbaan di peringkat antarabangsa. Perlumbaan ini dimenangi oleh pelumba dari Terengganu, Sofian Nabil Omar. Pingat perak diraih oleh Muhammad Fakrudin dari Johor dan gangsa dimenangi oleh peserta dari Selangor, Hamdan bin Hamidun. Secara keseluruhan dalam acara lumba basikal ini, peserta kita hanya mampu meraih 1 pingat gangsa dalam acara berpasukan bagi kategori 80 km uji masa berpasukan lelaki. Okey, untuk yang race hari ini, perlombaan hari ini laju lah. So, experience rider kita dalam perlombaan kriterium memang tak banyak. So, dekat local race pun kita tak ada experience dengan perlombaan kriterium. Jadi diorang punya pengalaman dalam perlombaan kriterium ni kurang lah. Tapi diorang menunjukkan persaingan. Nampak juga diorang breakaway, cuba ambil point, duduk dalam front group, leading group, cuba shooting juga, cuba breakaway, cuba pisahkan diri dan cuba ambil point. Benda tu nampak juga berlaku apa semua. So walaupun diorang tak ada pengalaman tapi diorang cuba mempelajarilah benda ni. Bagi saya sekarang secara jujur kalau siapa spectator melihat ada peningkatan dah ditunjukkan oleh persatuan pasukan-pasukan lumba basikal Brunei dengan pelumba-pelumba Brunei sekarang. So nampak menunjukkan peningkatan dan masa ni kalau kita datang semua ni pun orang dah tahu pelumba Brunei ada potensial. Ramai yang bercakap, ramai juga yang orang kata risau kan pelumba Brunei dengan potensial. So dalam masa 2-3 tahun matlamat saya bukanlah untuk Suma ni hanya pendedahan. So matlamat saya yang besar saya nak target untuk menang medal dalam SEA Games lah. SEA Games paling penting bagi saya sebenarnya. Okey, Suma ni sebagai exposure bagi saya. So diorang dah belajar daripada Suma dan diorang ada keyakinan untuk berlumba dalam SEA Games. So saya berharap tahun 2013 dan 2015 kita akan dapat mewakili negara dalam SEA Games. Dan kita akan berusaha dan saya nampak peluang kita untuk ambil pingat pada SEA Games akan datang cerah. SUKMA ni kami puas hati juga. Pasal apa yang coach plan kami buat. Cuma kecewa sikitlah dengan perlumbaan jalan raya jarak jauh. Hari ini kami puas hati lah. Pasal kami apa yang diplan oleh coach kami buat. Cuma nasib tidak menyebelahi kami. Cuma selepas ini kami akan meneruskan latihan kami macam pagi kadang-kadang ada kelas kami belajar, so petang kami training. Dan kami harap Brunei akan menghantar kami perlombaan luar negeri supaya kami mendapat pengalaman yang tinggi, pengalaman lagi supaya kami perform untuk masa akan datang. Pada lewat petang Sabtu lepas, upacara penyampaian hadiah bagi pemenang-pemenang pingat acara pencak silat dilangsungkan di Dewan Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Lancang Temerloh, Pahang. Peserta kita Muhammad Marwan bin Zulkifli yang memenangi pingat bagi acara silat tanding kelas A Putra Gangsa bersama Lokman Radli Sulaiman dari Sabah. Pingat emas dimenangi oleh peserta dari Terengganu, Wan Izaidi bin Wan Ismail, manakala perak dirangkul oleh peserta dari Melaka Muhammad Ridwan Shah. Sebelumnya, dua peserta kita juga memenangi pingat bagi silat tanding kelas E Putri, iaitu Nurul Amal Maziah Ibrahim Nur dan Zainur Arif Zaini bagi kategori silat tanding kelas di Putra. Dalam acara pencak silat,
Peserta kita hanya berjaya mengutip 3 pingat gangsa. Kali ini dalam Sukma 2012 di Pahang, penyertaan kita adalah 8 peserta, yaitu 6 di kategori tanding dan 4 orang yang di kategori seni dan ada yang bermain di 2 nomor. Dan alhamdulillah di kategori tanding kita boleh katakan mendapatkan 50% pencapaian, yang artinya lebih dari ekspektasi kita, perkiraan kita untuk pesilat-pesilat negara, di mana secara keseluruhan yang kita melihat bahwa memang negeri-negeri lain juga mempersiapkan secara baik, dan perolehan tersebut kita peroleh dari kelas E wanita, kelas atas nama pesilat negara kita, dan kelas D lelaki, dan kelas I lelaki. Dan saya melihat secara keseluruhan memang sepertinya sebelum berangkat saya sudah menyampaikan bahwa dalam Sukma, setiap Sukma haruslah bermain secara all out. Artinya kita berusaha secara maksimal sehingga nanti dengan disiplin tinggi, dengan permainan yang baik, sportif, fair play, sehingga hasilnya akan baik. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan, pencapaian kita dapat diatasi dari tahun yang lalu, bahwa tahun lalu kita memperoleh hanya 2 pingat gangsa. Kali ini kita memperoleh 3 pingat gangsa. Jadi ada peningkatan sedikit dari kontingen pencaksilat, dan saya mengharapkan pesilat-pesilat yang ada kali ini dapatlah diteruskan latihan-latihan secara berterusan, dan kalau saya melihat dari beberapa silat boleh diketengahkan lebih jauh lagi untuk skuad kebangsaan kita menghadapi SEA Games 2013 di Myanmar. Alhamdulillah, dalam kategori seni, jurus tunggal dan ganda, kita tidak jauh ketinggalan acara-acara persembahan kita nih. Hanya kita nih seni kita kalau tak silap berhampiran poin dengan Pahang, di mana Pahang waktu itu tempat kedua, dan poin Brunei sama Pahang sama. Kami sebagai juru latih merasa kecewa lah sedikit karena Pahang ditempatkan kedua, Brunei dipotong poin yang mana poin Brunei antara Pahang sama, dan kita telah dijatuhkan di tangga keempat. Itulah. Dan pencapaian seni negara Brunei Darussalam, saya berasa bangga sekali karena tahap quality tidak jauh berbeza di peringkat internasional. Masa akan datang macam mana? Insya Allah masa akan datang kita akan terus berlatih dan terus akan sentiasa mengadakan latihan-latihan dan juga terus mengadakan perlawanan persahabatan di antara Sarawak dan Sabah, di mana ada cadangan-cadangan daripada Sarawak akan mengadakan dan menjemput Brunei Darussalam ke dalam kejuaraan seni festival dan juga tanding silat olahraga. Mudah-mudahan dengan pencapaian kita pada tahun ini, di mana kita telah memperoleh 3 pingat bangsa dan mengatasi di 2 tahun lepas di Melaka. Alhamdulillah pesilat-pesilat kita ini berjuang berhabis-habisan demi untuk negara. Dari paparan laporan itu tadi, kita ikuti kedudukan pingat Sukma yang terakhir di Kabang Skini sejak pukul 6 petang tadi. Kejuaraan pecah silat peringkat kebangsaan sepenuh Hari Kepercayaan ke bawah Nilai Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-66 tahun masih diteruskan lagi kejohanannya di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah, Brakas. Dalam acara tanding I lelaki, pertemuan Muhammad Dini Roslan dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah di sudut merah menentang Muhammad Azami Muhammad Ali dari Tutong. Perlawanan berakhir
dengan kemenangan kepada Muhammad Azami Muhammad Ali dari Tutong dengan kiraan mata 5-0. Sementara pesilat wanita pula dalam acara tanding C 21406, Lance Corporal Nadirah Nur Hidayah Madi dari Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei di sudut merah tidak mensia-siakan peluang setelah berjaya menewaskan Siti Yusrina Hanifah dari Belait dengan kiraan 5-0. Pesilat dari Majlis Sukan Jabatan Penjara WADA 723 Muhammad Muslim Moksin di sudut merah bersaing dengan pesilat Abdul Yazmin Sofian dari Belait dalam acara tanding G lelaki. Keputusan berpihak kepada WADA 723 Muhammad Muslim Moksin yang menewaskan Abdul Yazmin dengan keputusan 4-1. Merah, Muhammad Muslim bin Moksin dari Jabatan Penjara. Seterusnya, acara tanding si lelaki dimenangi oleh Muhammad Azmi Julkipli dari Tutong di sudut merah dengan kiraan mata 4-1 setelah Muhammad Syafi'i Awang Muhammad Supri dari Belait gagal untuk memenangi perlawanan. Merah, Muhammad Azmi bin Zulkifli dari daerah Tutong. Dalam acara kuntau lelaki remaja dimenangi oleh Muhammad Zulfauzi Zainul dari Brunei Muara di sudut merah, manakala Muhammad Syafi'i Awang Muhammad Supri dari Belait gagal merebut gelaran juara. Sementara itu, 6 acara lagi diteruskan di peringkat akhir. Di antaranya ialah seni bela diri tunggal lelaki, seni bela diri ganda wanita, seni bela diri regu lelaki, seni bela diri tunggal wanita, seni bela diri ganda lelaki, dan seni bela diri regu wanita. Dalam acara seni bela diri tunggal lelaki disertai seramai 6 pasukan iaitu Belait, Temburung, Majlis Sukan Polis Diraja Brunei, Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, Majlis Sukan Sekolah-Sekolah dan Brunei Muara. Dengan memperolehi 473 mata, Muhammad Manudin Haji Ahmad dari Brunei Muara menjuarai perlawanan seni bela diri tunggal lelaki. Sementara naib juara 18765 Soldadu Udara Saiful Hilmi Ali Yaakob dari Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dengan 459 mata. Di tempat ketiga, Abdul Azim Zulkahar dari Majlis Sukan Sekolah-Sekolah dengan 455 mata. Sukan antarabangsa malam ini kita mulakan dengan berita sukan tenis. Pemain tenis dari Serbia, Janko Tipsarevic, muncul juara di kejohanan tenis Piala Mercedes yang berlangsung di Stuttgart, Jerman semalam. Janko Tipsarevic dari Serbia yang juga pemain nombor 8 dunia merangkul gelaran juara kejohanan tenis Piala Mercedes selepas menundukkan Juan Monaco dari Argentina. Tipsarevic bagaimanapun dipaksa bekerja keras dalam pertarungan 3 set dan memerlukan 2 jam 36 minit untuk menumbangkan Juan Monaco. Di set pertama, Tipsarevic menang dengan kiraan 6-4 tetapi Monaco bangkit di set kedua dengan kemenangan 7-5 untuk mengheret permainan ke set penentuan. Di set terakhir itu, Tipsarevic tidak melakukan kesilapan apabila menguasai segenap pelusuk gelanggang untuk mencatatkan kemenangan 6-3 sekaligus menjulang trofi kejohanan buat kali pertama dalam karirnya. Beralih ke kejohanan golf terbuka Scotland, Shiv Milkha Singh dari India merangkul gelaran juara selepas menang dalam perlawanan play-off menentang pemain dari Itali, Francesco Molinari.
Aksi hari terakhir kejohanan golf jelajah Eropah terbuka Scotland semalam menyaksikan persaingan sengit di antara dua pemain yang mendahului kejohanan dengan catatan jumlah pukulan yang sama iaitu 17 di bawah par keseluruhan. Jeep Milka Singh dari India semalam menamatkan saingan hari terakhir di tangga teratas berkongsi kedudukan dengan Francesco Molinari dari Itali. Kedua-dua pemain itu memiliki kelebihan satu pukulan di hadapan pemain yang berada di tempat kedua, Mark Warren dari Scotland. Jeep Milka Singh dan Molinari bagaimanapun terpaksa bermain di lubang penentuan untuk menentukan gelaran juara terbuka Scotland. Nasib ternyata memihak kepada pemain dari India itu apabila berjaya membenam pukulan birdie dari jarak 10 kaki untuk merangkul gelaran juara jelajah Eropah yang keempat dalam kerjayanya. Dengan kemenangannya itu, Singh kini layak untuk bertanding di kejohanan golf terbuka British minggu depan. Dengan gelaran juara itu juga, Singh berjaya membawa pulang hadiah wang berjumlah $645,000 Amerika. Kali terakhir Singh menjuarai jelajah Eropah ialah pada tahun 2008 di kejohanan terbuka Austria. Dari golf, kita ke perlombaan motosikal Grand Prix Itali. Pelumba dari Spanyol, Jorge Lorenzo, mengukuhkan kedudukannya selaku pendahulu senarai pelumba keseluruhan untuk musim ini apabila muncul juara di Grand Prix Itali semalam. Perlumbaan pusingan ke-9 MotoGP musim ini semalam berlangsung di Litar Mugello, Itali. Perlumbaan motosikal Grand Prix Itali semalam menyaksikan penguasaan pasukan factory Yamaha. Jorge Lorenzo dari Spanyol semalam muncul juara perlumbaan sekaligus melebarkan kedudukannya di senarai teratas pelumba keseluruhan dengan 185 mata. Dia memiliki kelebihan 19 mata di hadapan pencabar terdekatnya, Dani Pedrosa, juga dari Spanyol. Pedrosa semalam menamatkan perlumbaan dengan menduduki tempat kedua, manakala Andre Dovizioso dari Itali yang menunggang jentera Monster Yamaha Tech 3 Team melengkapkan kedudukan podium dengan menduduki tempat ketiga. Juara dunia Casey Stoner dari Australia yang menunggang jentera Repsol Honda pula gagal memberikan saingan semalam apabila hanya sekadar menamatkan saingan dengan menduduki tempat ke-10. Manakala seorang lagi bekas juara dunia, Valentino Rossi dari pasukan Ducati pula menamatkan saingan di tempat kelima. Sebelum mengakhiri fokus sukan malam ini, kita ikuti pula perkembangan perlombaan basikal jelajah Perancis ataupun Tour de France 2012. Perlombaan Spanyol, Luis Leon Sanchez dari pasukan UCI Ribobank muncul pemenang di perlombaan peringkat ke-14 malam. Namun, jersey kuning kekal menjadi milik pelumba tim Sky, Bradley Wiggins dari Britain selaku pendahulu senarai pelumba keseluruhan. Perlumbaan peringkat ke-14 Tour de France yang berlangsung semalam menawarkan jarak perlumbaan sejauh 191 km bermula dari Limoux menuju ke Foix. Perlumbaan semalam dianggap antara peringkat perlumbaan yang paling mencabar apabila kesemua pelumba terpaksa mengharungi pendakian 3 buah bukit. Namun permukaan laluan perlumbaan yang berbukit ini memberikan kelebihan buat 11 orang pelumba yang berjaya melakukan breakaway terlebih awal. Philip Gilbert, Luis Leon Sanchez dan Sandy Cassar adalah di antara mereka yang berjaya melakukan pecahan keluar meninggalkan peloton untuk mengetuai perlumbaan. Ketika jarak perlumbaan hanya tinggal 11 km sahaja lagi dari garisan penamat, Leon Sanchez dari pasukan tim Sky mula melakukan attack untuk meninggalkan kelompok pendahulu menuju ke garisan penamat. Dia berjaya sampai ke garisan penamat dengan catatan masa terpantas 4 jam 50 minit dan 29 saat, sekaligus menaiki podium untuk peringkat ke-14. Namun, dia gagal merampas jersey kuning yang kekal menjadi milik Bradley Wiggins selaku pendahulu keseluruhan. Hari ini, para pelumba meneruskan lagi kayuhan mereka untuk peringkat ke-15 sejauh 158 km dari Samatan menuju ke Pau. Dari paparan sukan itu tadi, kami akhiri dulu fokus sukan kali ini. Jumpa lagi ke Rabu. Salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.